Baru-baru ni viral kan satu rancangan reality television di mana seorang juri negur artis menggunakan suara yang tinggi dan jadi satu perbualan hangat lah dekat Malaysia. Banyak netizen yang kecam, ada juga yang support, dia ada reaksi yang berbeza-beza. Baru-baru ni juga isu seorang cikgu menampar pelajar semasa pertandingan bola tampar dan ditampar tu di hadapan kawan-kawan dia yang lain. Tindakan yang macam ni kita boleh katakan sebagai satu bentuk hukuman psikologi. Contohnya perbuatan menengking, merendahkan orang lain. Yang dalam kes cikgu tu boleh jadi fizikal jugalah. Tapi psychological tu ialah memalukan pelajar di tempat umum. Tidak dinafikan, psychological punishment ni efektif untuk kita ubah sifat perangai seseorang tu. Tetapi ada sisi gelapnya juga. So secara asasnya bila kita menggunakan hukuman secara psikologi ni, orang berubah kerana dia takut ataupun dia merasa malu ataupun dia rasa bersalah. Apa motivasi di sebalik perbuatan tu? Bukanlah disebabkan budak tu nak melakukan tu dengan rela, tetapi atas dasar takut. Ambil contohlah ibu bapa yang menengking anak supaya anak tu dengar kata. Apa yang berlaku kepada anak-anak tu, mungkin dia belajar bahawa menengking adalah satu cara untuk control behavior. Dia membesar, instead of cakap dengan baik, dia akan menggunakan cara yang sama lah, which is menengking, menakut-nakutkan ataupun merendah-rendahkan orang lain. Daripada segi hukuman yang menggunakan public humiliation, apa yang berlaku kepada orang yang dihukum tu? Kita menjatuhkan air muka dan maruah dia, dan dia boleh beri kesan kepada dia punya self-esteem sendiri. Dalam kes yang ekstrim, mungkin dia boleh dipulaukan ataupun dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling dia, dan sekiranya susah untuk dia cope dengan keadaan tu, boleh lead kepada isu-isu kesihatan mental. Menegur memang perlu kalau ada satu kesalahan, tetapi cara kita menegur tu kena ada hikmah lah. Macam kita tengok Judika baru-baru ni kan, dia ajar macam mana nak menyanyi dengan betul. So bila kita buat macam tu, memang orang tahu apa kesilapan dia, tapi dalam masa sama dia punya keyakinan diri pun boleh meningkat sebab dia tahu macam mana nak buat dengan cara yang betul dan dia tidak dimalukan. Satu yang saya suka lah bila kita kata menegur secara berhikmah ni adalah kisah cucu-cucu Rasulullah SAW, Saidina Hasan dan Husin, di mana satu hari tu diorang ternampak satu pakcik ni mengambil wuduk tapi terdapat kesilapan. Tapi dia tak nak tegur pakcik tu terus terang sebab dia tak nak menyinggung hati pakcik tu. Apa yang diorang buat? Diorang kata kat pakcik tu, "Pakcik, cuba tengok saya ataupun dia ambil wuduk, siapa yang lebih bagus?" Jadi bila pakcik tu melihat, baru pakcik tu sedar yang cara mereka mengambil wuduk tu betul dan cara dia adalah salah. Di situ kita dapat tengok ada cara yang lain kita nak menegur dengan lebih berhikmah. Dalam masa yang sama kita menghormati orang yang kita nak tegur tu. Tujuan saya buat video ni bukan untuk saya mengecam mana-mana pihak ke apa, sebab saya rasa benda ni berlaku dalam kehidupan sekeliling kita juga. Mungkin sebagai ibu bapa, mungkin sebagai cikgu, orang yang lebih tua. Cara kita menegur orang lain tu kita tak sedar, mungkin kita ada buat kesilapan dekat situ. Kalau mungkin kita nak ubah satu kesilapan tu, kita ada pelbagai cara instead of kita menggunakan hukuman secara psikologi ni.